Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pelajar yang dikasihi, kali ini para pelajar bersama-sama Cikgu Arif dari SMK Datuk Perdana Pacok Kelantan. Hari ini kita akan perkasakan tata bahasa melalui format pentaksiran tingkatan 3. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, pembelajaran kita kali ini berdasarkan standard kandungan 5.6 iaitu menganalisis ayat. Dan standard pembelajaran 5.6.1 menganalisis dan menggunakan tata bahasa yang betul dalam ayat. Seterusnya anak-anak pelajar, pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap agar para pelajar dapat memahami format tata bahasa peringkat pentaksiran tingkatan 3 dengan lebih jelas. Untuk makluman anak-anak pelajar, tata bahasa berada pada bahagian A kertas 2. Kita lihat penggunaan masa untuk anak-anak menjawab soalan tata bahasa ini. Pembahagian masa, bahagian A sebanyak 15 minit untuk tata bahasa. Soalan 1 sebanyak 5 minit, soalan 2 sebanyak 3 minit, soalan 3 sebanyak 5 minit, dan soalan 4 sebanyak 2 minit. Baiklah anak-anak pelajar. Untuk soalan 1, perlu ingat 5 perkara. Yang pertama, calon diuji aspek bahasa. Yang kedua, jika salah ejaan, kosong markah. Yang ketiga, menggaris kesalahan dengan betul. Yang keempat, hanya tulis perkataan yang betul. Dan yang kelima, garis wajib selari dengan jawapan. Arahan soalan untuk soalan 1. Dalam petikan di bawah, terdapat 4 kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan-kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Kita lihat contoh soalan. Pelajar adalah golongan muda yang bakal meneraju kemajuan negara di masa hadapan. Pihak sekolah mestilah memperbanyakkan program kepimpinan agar para pelajar berpeluang mengembangkan potensi diri. Hal ini demikian kerana negara akan makmur bila rakyat bijak dan bersahsiah tinggi. Anak-anak pelajar, kita lihat contoh jawapan. Perkataan yang salah dari segi bahasa iaitu adalah, jawapan betul ialah, kesalahan kedua D, kita betulkan kesalahan bahasa itu pada. Kesalahan ketiga memperbanyakkan, kita betulkan kesalahan tata bahasa tersebut. Kesalahan bahasanya yang betul ialah membanyakkan atau memperbanyak. Dan yang keempat, kesalahan bahasa bila kita betulkan menjadi perkataan apabila. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, kita lihat nota yang kedua iaitu kata pemberi adalah. Kata pemberi adalah akan diikuti dengan kata adjektif ataupun kata sendi. Kata adjektif, contoh di sini, lelaki itu adalah kaca. Manakala kata sendi, contohnya hadiah itu adalah daripada Arif. Kita lihat nota seterusnya. Imbuhan kata kerja transitif. Untuk kata aktif, imbuhan me, kata pasif, imbuhan di. Diikuti dengan imbuhan per, diikuti dengan kata adjektif. Contoh kita ambil di sini ialah banyak. Dan diikuti pula dengan partikel kan. Untuk makluman anak-anak semua, imbuhan per dan partikel kan tidak boleh berada bersama-sama dalam kata kerja transitif ini yang melibatkan kata adjektif. Oleh sebab itu, jawapan yang betul untuk ayat banyak apabila menggunakan imbuhan me, per ataupun di per ialah memperbanyak ataupun membanyakkan.
Memperbanyak bermakna kita gugurkan kata kan, dan memperbanyakkan kita gugurkan imbuhan per. Seterusnya, kita lihat perbezaan antara apabila dengan bila. Merupakan kata hubung yang dikaitkan dengan maksud ketika, semasa, sewaktu, bila mana dan apakala untuk perkataan apabila. Manakala perkataan bila merupakan kata keterangan tanya untuk menanyakan masa atau ketika. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, anak-anak perlu ingat 3 perkara. Yang pertama, calon diuji aspek ejaan. Yang kedua, jika salah ejaan, kosong markah. Yang ketiga, cara menulis jawapan mesti betul, iaitu menulis perkataan yang salah terlebih dahulu, tanda sempang diikuti dengan perkataan yang betul. Baiklah anak-anak pelajar, kita lihat arahan soalan untuk soalan 2. Dalam petikan di bawah terdapat 3 kesalahan ejaan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan tersebut. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Kita lihat contoh soalan. Isu keselamatan jalan raya kian membimbangkan. Lantaran tragedi kemalangan jalan raya melibatkan pelajar sekolah bukan sahaja tidak pernah berakhir, bahkan semakin meningkat. Bagi membendung masalah ini, media massa dan ibu bapa perlu mengambil tindakan yang lebih proaktif. Ada 3 kesalahan ejaan menyebabkan markah nanti akan diperoleh oleh para pelajar sebanyak 3 markah. Kita lihat contoh jawapan. Kita cari kesalahan ejaan, tulis kesalahan tersebut dan kita tulis jawapan yang betul. Perkataan yang dieja tepat. Okay, jadi, kesalahan pertama, ejaannya masa. Kita tanda sempang, kita tulis dengan ejaan yang betul, masa. Kemudian, yang kedua, ejaan ibu bapa, ejaan rapat, salah dari segi ejaan. Kita betulkan dengan mengeja ibu bapa jarak. Dan yang ketiga, proaktif, ejaan ada tanda sempang. Kita betulkan penggunaan imbuhan pinjaman ini, proaktif dieja rapat. Baiklah para pelajar yang dikasihi, untuk soalan ketiga, para pelajar kena ingat 5 perkara. Yang pertama, calon diuji aspek ayat. Yang kedua, tidak boleh tambah atau gugurkan kata bantu dan kata ganti tunjuk. Kata bantu contohnya telah, sudah, akan, dan kata ganti tunjuk contohnya itu dan ini. Yang ketiga, jika ayat pasif disongsangkan, diterima. Yang keempat, struktur ayat mesti betul. Maksud ayat mesti sama dengan ayat asal. Dan yang kelima, jika menggugurkan keterangan dalam ayat, akan diberi 1 markah sahaja. Para pelajar sekalian, untuk menjawab soalan 3, para pelajar mesti menguasai 7 tajuk. Yang pertama, ayat aktif ditukarkan kepada ayat pasif ataupun sebaliknya. Ayat pasif ditukarkan kepada ayat aktif. Yang kedua, cakap ajuk ditukarkan kepada cakap pindah atau sebaliknya, cakap pindah ditukarkan kepada cakap ajuk. Yang ketiga, ayat biasa ditukarkan kepada ayat songsang atau sebaliknya, ayat songsang ditukarkan kepada ayat biasa. Yang keempat, menentukan subjek dan predikat. Yang kelima, menentukan pola ayat. Yang keenam, menentukan jenis ayat. Dan yang ketujuh, menentukan jenis kata hubung pancangan. Baiklah pelajar-pelajar, kita lihat nota tentang kata hubung. Kata hubung boleh dibahagikan kepada 2, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan menggabungkan 2 atau lebih ayat yang setara.
dengan menggunakan perkataan dan, atau, tetapi, sambil, malahan, kemudian, lalu, serta. Manakala kata hubung panjangan menggabungkan dua atau lebih ayat yang tidak setara, menggunakan perkataan yang, bahawa, untuk, supaya, jikalau, ketika, hingga, semasa, dan satu lagi, kerana. Baiklah para pelajar, kita lihat kata hubung panjangan. Kata hubung panjangan dibahagikan kepada tiga, iaitu kata hubung panjangan relatif dengan menggunakan perkataan yang. Yang kedua, kata hubung panjangan komplement dengan menggunakan perkataan bahawa dan untuk. Dan yang ketiga, kata hubung panjangan keterangan dengan menggunakan perkataan ketika, kalau, supaya, tak kala, apabila, hingga, semoga, semasa, dan walaupun. Baiklah para pelajar sekalian, kita lihat soalan pilihan cikgu. Arahan soalannya, tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif. Kita lihat bentuk soalan. Soalan 1, lori tersebut menyeret mangsa itu ke dalam gaung. Yang kedua, kami telah menangkap pencuri itu di sebuah rumah kosong. Soalan ketiga, mereka akan membersihkan kawasan persekitaran rumah pada setiap hari Ahad. Soalan yang keempat, ibu memarahi Jaslina kerana pulang lewat malam. Dan soalan yang kelima, saya melukis gambar pemandangan sawah padi sewaktu bercuti di kampung. Baiklah pelajar-pelajar, kita lihat contoh jawapan. Yang pertama, lori tersebut menyeret mangsa itu ke dalam gaung. Apabila dipasifkan, mangsa itu diseret oleh lori tersebut ke dalam gaung. Yang kedua, kami telah menangkap pencuri itu di sebuah rumah kosong. Apabila dipasifkan, pencuri itu telah kami tangkap di sebuah rumah kosong. Yang ketiga, mereka akan membersihkan kawasan persekitaran rumah pada setiap hari Ahad. Apabila dipasifkan, kawasan persekitaran rumah akan dibersihkan oleh mereka pada setiap hari Ahad. Kita lihat yang keempat. Soalannya, ibu memarahi Jaslina kerana pulang lewat malam. Apabila dipasifkan, Jaslina dimarahi oleh ibu kerana pulang lewat malam. Dan soalan kelima, saya melukis gambar pemandangan sawah padi sewaktu bercuti di kampung. Apabila dipasifkan, gambar pemandangan sawah padi saya lukis semasa bercuti di kampung. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kita lihat ayat pasif berdasarkan nota cikgu. Kata ganti nama diri pertama untuk kata tunggal, kita menggunakan perkataan aku, saya, hamba, beta, patik. Kalau jamak, kami. Untuk kata ganti nama diri kedua, tunggal, awak, kamu, kau, engkau. Jamaknya, kalian. Kata nama khas dan kata ganti nama diri ketiga, contohnya Ali, dia, ia, guru, dan nya. Kalau jamak, mereka. Perlu para pelajar ingat ayat pasif bagi kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua tidak ada imbuhan di dan perkataan oleh. Contohnya, lukisan itu dilukis oleh Ali. Ali ialah kata nama khas. Yang kedua, lukisan itu saya lukis. Saya ialah kata ganti nama diri pertama. Lukisan itu awak lukis. Awak ialah kata ganti nama diri yang kedua. Lukisan itu dilukis oleh guru saya. Guru saya ialah kata ganti nama diri ketiga. Baiklah para pelajar, seterusnya kita lihat soalan yang keempat. Untuk menjawab soalan keempat, para pelajar kena ingat 4 perkara. Yang pertama, calon diuji aspek peribahasa.
Yang kedua, lah, kah, dan nya jika digugurkan atau ditambah kosong markah. Yang ketiga, struktur peribahasa mesti betul. Dan yang keempat, jangan gugurkan atau tambahkan kata semili. Okay, kita lihat contoh arahan soalan. Isi tempat kosong di bawah dengan peribahasa yang sesuai. Kita lihat contoh soalan. Nombor 1, Puan Aisyah menegur Fatihah yang bersikap suka, garis kosong, kerana menceritakan keburukan keluarga sendiri kepada orang lain. Yang kedua, Haikal pandai melukis kerana memiliki bakat ayahnya. Situasi ini adalah seperti kata peribahasa garis kosong, markahnya 4 markah. Kita lihat contoh jawapan. Puan Asia menegur Fatihah yang bersikap suka, peribahasanya membuka pekung di dada kerana menceritakan keburukan keluarga sendiri kepada orang lain. Yang kedua, Haikal pandai melukis kerana memiliki bakat ayahnya. Situasi ini adalah seperti kata peribahasa pilihan yang tepat, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Baiklah para pelajar, apabila dah dapat menjawab 2 jawapan dengan betul, akan dapat 4 markah. Baiklah para pelajar, pembelajaran kita kali ini berakhir sudah. Harapan cikgu, para pelajar dapat memantapkan penggunaan tata bahasa. Dan marilah kita sama-sama memartabatkan bahasa Melayu. Kalau bukan kita yang memartabatkan bahasa Melayu, siapa lagi? Ingat, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, insyaAllah.